9 times 5, 45. 3 times 4, 12. 2 times 3, 6. 4 times 2, 8. 7 times 4, 28. 6 times 4, 24. 6 times 8, 48. 7 times 6, 42. 4 times 9, 36. 9 times 8, 72. 8 times 4, 32. 2 times 6, 12. 4 times 7, Wah, Okey. Kita sementara tu kita tunggu dulu untuk kawan kami yang lain masuk. Jadi kita bagi dia masa 2 minit lagi. Sebelum kita mulakan sesi matematik pada hari ini. Okey. Kelas 1A. Cikgu BM ada ke tak? Cik Joy go. Ada. dah ke? Okey, ada. Kelas 1B. Seda, cikgu. Ai? Ada, Sama? cikgu. Ada, Sama? ada, cikgu. Ada. Okey. Kelas 1C. Ada cikgu. Ada. Okey. Pio masih kelas 1A ya, cikgu belum ada sebab jalur kita pun bertukar. Jadi masa cikgu untuk mat pada hari Isnin jam 9 sampai jam 9 sampai 9.30, 1 jam setengah. Dan pada hari Rabu jam 12 hingga jam 2. Petang-petang tu yang man tu. Pom-pom banyak ando tu. Cikgu Arai tu banyak ando tu. Petang tu. Pagi pun banyak ando, pergi ke petang. Jadi masa cikgu akan mula macam tu untuk supaya ada yang kemungkinan dapat masuk, ada kemungkinan siapa masuk. Jadi hari Isnin cikgu akan buat kelas secara kita kata secara atas talian. Atas talian maksudnya cikgu akan lebih kepada fokus macam GM. Cikgu akan fokus, kita akan belajar secara GM lah. Jadi video cikgu akan ikut dan cikgu akan hantar dekat YouTube bagi yang si dapat adik. Cikgu akan bayar dalam jam 9, jam 10 cikgu akan bagi kuis. Kuis dalam word wall untuk hari ya. Untuk langgar awak semua faham ke si apa yang diajar ya secara ringkasnya, secara ringkas. Jadi pada hari Rabu pada jam 12.30 sampai jam 2 cikgu akan beri video. Sama ada pre-record video ataupun video cikgu akan menggunakan video cikgu lain. Dan juga cikgu akan beri kuis juga di akhir pada akhir waktu dalam jam 1 cikgu akan dalam jam 1.30 cikgu akan bagi kuis. Jadi kuis makan masa lama dalam masa 5 hingga ke 10 minit bagi yang laju jawab, bagi yang buat secara santai, mungkin kamu semua boleh buat dalam 10 hingga 24 minit. Tidak ada masalah. Cikgu okey. Jadi yang penting cikgu mau latihan ya, cikgu kamu hantar dekat grup. Kamu screenshot, kamu hantar dekat grup. Ya penting. Bab kedatangan kamu bergantung pada
yang kamu hantar. Jadi kalau cikgu cek kamu tak hantar kuis, cikgu akan mark sebagai tidak hadir lah. Kecuali bagi yang inform cikgu awal-awal, ada cikgu lain ada cikgu tiang sekom pangkat kilat cikgu. Pangkat kilat ke cikgu tiang sekom cikgu kena kena igit anak-anak cikgu. Biar ke padahal awal. Jadi benda yang cikgu akan terima. Jangan tiba-tiba cikgu saya ngandung cikgu. Sorry cikgu kami terlebih tidur cikgu. Ya cikgu sendiri mak alasannya. Alasannya cikgu takkan terima. Alasan cikgu saya ngandung cikgu siapa cikgu siapa. Sebab saya tahu awak sebelum awak ada kelas. Jadi mun hai ngandung cikgu saya terima. Mun hai tiang sekom cikgu akan terima lah. Tapi jangan selalu lah minggu tu tiang sekom pakat kilat. Minggu depan pakat kilat lagi. Ayah minggu sigia igit anak-anak. Ni boleh pio. Hampir benar ti sekom awak. Nang ada masalah aja tiang sekom awak maksudnya. Simak pio. Mun cikgu retake awak madah hari tu pangkat kilat, minggu depan pangkat kilat tu something wrong lah dengan dengan awak tu sebenarnya. Jadi cikgu semak pio lah. Cikgu mau awak jujur lah. Senang kata jujur dalam olah tu. Jadi sebelum pio yang ada dalam tu apa? Untuh, tumbang. Ini usulih pio. Hampir jawab. Puruh ampun tiang sekom boleh ke kayu ke? Kalau umur cikgu dengar apa dek? Cikgu dengar apa dek? Tiang sekom boleh ke kayu wala puruh nah. Jadi sebelum pio dalam chat cikgu mau kini tu awak semua tulis nama, awak berkelas. Nama penuh awak dan kelas awak. Okay, sebelum kita mula. Baik. Cikgu Nangga tu, okey. Dalam talian kini tu, okey, cikgu ada nampak dalam 16 orang termasuk dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, okey, 21 orang daripada 70 berapa? 74 dah. Ya, daripada 81, bukan 70 lagi sebab awak ada kawan awak baru masuk. Jadi ada 81 daripada 21 orang daripada 81. Jadi sebenarnya cikgu harapkan lebih daripada separuh sebab mungkinan yalah ya awak pun tiap sekom nak pakai yang guna sedahlah. Cikgu record video ya untuk awak belajar. Jadi kita akan teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah cikgu dah ada live dah orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Hari tu pada hari ni cikgu nak ajar tajuk yang sama juga iaitu tajuk yang keempat iaitu nisbah, kadar dan kadaran iaitu rate, ratio, rate dan proportion. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar ratio iaitu lebih pada nisbah kalau bahasanya. Jadi kalau setahu cikgu tahun 6 awak ada belajar nisbah dan kadaran tak? Ada ke tak? Ada. Okey. Jadi sebabkan tahun 6 awak ada belajar sedikit tentang nisbah dan kadaran. Jadi benda yang sama juga yang kita akan ulang balik. Cuma dia ada sedikit tambahan. Jadi tambahan dia lebih sikit kata lebih informasi lah, lebih maklumat macam tu. Dia dalam kata lebih susah sikit tak juga. Jadi sebab makin kamu belajar makin kamu senang tangkap, senang catch. Jadi untuk pembelajaran kali ini, okey, cikgu nak ulang sikit.
Okey, awak dah belajar minggu lepas, awak dah belajar tentang ratio, iaitu cara awak nisbah semua. Iaitu membandingkan kuantiti yang dua jenis sama. So, okey. Yap. Kepada yang lemah, nak. Kepada yang ada boleh off mic dulu. Lemah. Okey. Baik. Tadi kita belajar tentang ratio, iaitu membandingkan dua jenis yang sama. Ingat cara yang kita sebelum awak tentukan nisbah. Okey, satu, mestilah awak letak ada dua titik. Jadi macam tu. Awak mesti ada dua titik macam tu. 4 minit, 2 titik bertindih, 1.20 saat, 2 titik bertindih, 1.6 jam, 2 titik bertindih. Macam tu. Jadi yang kedua awak perlu tukarkan unit. Contoh unit tu nak 4 minit, 2 minit, minit. Jadi awak sudah tukarlah sebabnya unit yang sama. Salah. Tu atas tu. Minit, saat dan jam. Jadi awak perlu tukar kepada unit yang sama. Unit yang sama. Yang kedua, 1 titik bertindih. Yang kedua, awak perlu tukar kepada unit yang sama. Pasal yang ketiga adalah awak perlu dan wajib permudahkan. Contohnya 5 per 10. 5 kepada 10. Berapa kelas? 2. 5 per 10. 5 nisbah 10. Berapa? Mau kita permudahkan. 1 per berapa? 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Biar aja. Contoh macam tu, 4, 2, 96. Kita permudahkan yang akan jadi 2 nisbah 1 nisbah 48. Jadi awak permudahkan. Ya, secara ringkas apa yang awak belajar minggu lepas. Jadi, pada minggu tu, cikgu akan fokuskan kepada rate. Okey, kepada rate iaitu kadar. Okey, seperti yang cikgu telah terangkan pada minggu lepas, kebiasaannya, okey. Awak perasan cik dekat motor dengan dekat kereta, dekat meta. Meta nak pusing laju ke. Berapa tulisnya biasanya? Siapa tahu? Meta motor yang ada unjuk laju kita. Siapa perasan? Cik perasan ke? Kelak awak cek, awak pergi dekat di bawah rumah awak pergi dekat rumah awak ke parking ke, awak cek motor awak akan langgar. Yang akan ada unjuk km per jam dalam bahasa Melayu ataupun km per hour. Jadi maksud dia adalah km per hour apabila awak bergerak dalam serat, contoh dalam awak naik motor nak dalam unjuk 10, maksudnya apabila unjuk 10 ya, masuk 10 km per hour, maksudnya awak boleh gerak 10 kilometer dalam masa 1 jam. Okey, mun awak embat 60, maksudnya 60 km per hour, maksudnya awak boleh dapat bergerak dalam 60 km dalam masa 1 jam. Ya, awak ceklah dulu dekat awak punya kelak, dekat motor kelak. Biarlah kadar. Okey. Cikgu terangkan situ. Okey, kadar. Kadar. Apa maksud kadar? Okey, seorang baca lo. Pipi ada sih? Pipi baca pipi. Demam saya tega. Oh, baca lo. Demam. Saya baca. Baca kadar. Kadar adalah perubahan sesuatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Contoh Yes. Baca lagi. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Tentukan kadar dan kuantiti yang terlibat. Okey, terima kasih Pipi. Okey, kita dah kat situ. Kadar adalah perubahan suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Okey, contohnya macam tadi. Awak bergerak,
awak makin dalam 10 km per jam. Dalam masa 10 km per hour. Jadi apabila kuantiti berubah, contoh awak ambil dalam, contoh awak bergerak dalam 45 km je, tapi awak ambil motor dalam kelajuan 60 km. Tapi awak bergerak 40 km je. Maksudnya jam awak akan berubah juga. Biarlah maksudnya dengan kadar. Maksud dengan secara ringkas yang maksud tadi. Jadi, kira situ, okey, contoh saya nak. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol. Okey. A car using a 1 liter petrol untuk bergerak sejauh 12 km. Okey, tentukan kadar dan kuantiti yang terlibat. So, apabila nyemadah kuantiti dan kadar tu, maksudnya awak perlu tengok, awak perlu faham yang pun rumus tu. Tu rate equal to km bagi liter. Okey, itulah kuantiti yang kita gunakan. Okey, jika kita tengok kita letak, okey, kita biasanya kalau dalam awak belajar tu, biasanya, okey, contoh jam awak akan letak di bawah. Memang kebiasaannya awak akan letak di bawah. Contohnya km per jam. Okey, km per jam awak boleh bergerak berapa jarak lah, meter per jam ke. Biasanya jam kebanyakannya di bawah. Okey, dalam situasi tu, okeynya madah jarak, jarak dengan liter, jarak dengan isi padu lah, jarak dengan isi padu. Jadi awak ingkar rate equal to, ada yang nak masuk lagi. Okey, dalam contoh tu awak letak km di atas. Kebiasaannya jarang sekali kita nanggap km di bawah. Biasanya km di atas. Memang kebanyakannya jarak di atas. Jarang kita langgar jarak di bawah. Jadi, awak langgar macam tu, berapakah sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol. Jadi, situ apabila menggunakan 1 liter petrol, maksudnya liter tu awak letak di bawah lah. Di bawah. Dan jarak awak letak di atas. Jarak biasanya di atas. Biasanya. Kebiasaannya. Jadi, kalau awak nemu jarak di bawah, awak bagi tahu cikgu. Okey. Jadi, rate tu, apabila awak langkah situ, rate dalam contoh tu adalah dibaca 12 km per liter. Maksudnya situ adalah nya boleh bergerak nya boleh bergerak 12 km menggunakan 1 liter petrol sahaja. Maksudnya kalau nya guna 2 liter, berapa gelas nya bergerak? 24. Yes, 24. Betul. Jadi, okey. Monnya bergerak 6 km. Berapa liter je guna? 1.5 liter. Yes, setengah liter. Betul. Ya, setengah liter. Jadi jawapannya betul. Jadi, sekejap cikgu nak cek dulu ada yang kawan nak masuk. Jadi, ialah kadar. Apabila km-nya ubah, apabila atas berubah, yang bawah pun akan berubah. Contohnya km berubah, yang liter pun berubah. Jadi ialah dimasukkan dengan apabila suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Maksudnya apabila kuantiti atas berubah, yang akan berubah juga di bawah. Okey, ya secara ringkas awak faham ah. Okey. Okey, boleh faham Zaz? Boleh hadap sih? Boleh faham sih? Boleh kah? Boleh. 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 Okey. Cikgu akan teruskan. Ya senang je. Macam tu. Kita tengok. Kita kira calculating rate. Mengira kadar. Okey, contohnya tu. Contoh yang ke-6. Okey. Jenny bought 30x at RM8. Find the rate. Maksudnya Jenny membeli 30 biji telur. Harganya RM8. Jadi cari kadar. Kadar. Jadi awak tanggallah situ. Nya tu mesti depan tu yang akan ringkas di bawah. Cikgu pun selalu langgar biar. Dalam soalan dah contoh macam Jenny bawa 30x. 30x tiba.
Bayar at ringgit. Yang kedua tu ringkih atas. Jadi rate-nya macam itulah. Rate-nya adalah 8 rate tu equal to harga dibagi dengan nilai telur. Berapa kuantiti telur. Jadi awak akan dapat awak bagilah RM8 bahagi dengan 30 biji telur. Jadi kita sebenarnya cari berapa sigi biji telur. Sigi biji telur ada. Jadi awak akan dapat 26.7 sen per, ingat tak? Per telur. Maksudnya harga per telur. Macam tu sama juga. KM per liter. Ini mesti ada per. Ataupun samalah KM over apa? KM per liter, KM apa dek? Macam tu dek. Per egg. Sama je. Jadi, awak akan dapat dalam 8 biji telur. Atau awak beli RM8, awak beli 30 biji telur, harga RM8, harga RM8. Jadi awak bagi, awak cari berapa nilai segi telur. Jadi awak akan dapat 26.7 sen per egg. Maksudnya awak dapat 26 sen. Cuba kira lo, macam cikgu salah tu. Kira balik. Tolong cikgu kira ada. Cikgu kira lo. 8 bagi 30. Selain cikgu macam salah tu. Kelas? Berapa harga segi biji telur? 26 sen. 26 sen. 26 sen sama Maksudnya betul lah tu. Cuma cikgu tak salah dek. Maksud macam tu. Maksudnya AM 0.626. Sepatutnya dalam tu. Cikgu salah ingkar. Jadi 0.6 per egg ataupun dalam bahasa kita dalam bahasa sidak putih nun 26.7 sen per egg. Tidak ada masalah. Tu AM per cm. Tu dah ada contoh tu. Per cm. Tu dah ada contoh dah. Biasanya tu akan ada data. Itulah jarak dibah tu. Tu jarak peribah. Baru cikgu mudik jarak peribah. Okey. Apabila awak nak dengar contoh tu, change unit to rate size. Rate size dalam dalam contohnya redeem RM 12 per meter. Tu dah diberi dah tu. Example tu. RM per cm. Maksudnya nya dah tetapkan. RM per cm. Maksudnya apabila awak diberi 12 per meter tu, jadi awak carilah berapa per cm-nya. Kita tengok situ. RM 12 per meter. Tu meter tu. Tapi yang minta situ per cm. Per cm. Jadi, apa yang awak perlu pula adalah cikgu. Okey, pensel sekejap. Okey. Siapa? Cikgu sebenarnya ada masalah sebenarnya. Sekejap, bagi cikgu masuk sekejap. Okey. Cikgu biasa menggunakan pen. Pen cikgu ada masalah. Ya, sebabnya cikgu nak membaiki dulu. Okey. Baik, situ. Madah situ. Apabila awak nak soalannya madah AM per cm ke ataupun km per hour ke ataupun apa-apa je. Jadi awak perlu ikut soalan. Macam tu yang minta km per cm. Maksudnya situ yang price per distance. Per distance. Maksudnya apalah harga perjarak lah maksudnya. Okey. Dalam situ yang minta AM per cm. Tapi diberi situ adalah contoh situ adalah AM per meter. Jadi apa yang awak perlu tukar adalah awak perlu tukar cm tu pada meter. Awak perlu tukar. Jadi first thing first awak perlu pula
AM 12 per meter. Jadi apabila awak tukarnya akan jadi 12 per 1 meter. Per meter tu adalah 1. Per meter adalah 1. Maksudnya awak perlu per hour, maksudnya per 1 jam. Per cm per 1 cm. Maksudnya 1. Jadi awak angkat situ AM 12 per 1 meter. Jadi apabila awaknya madah tu tukar tu kepada sentimeter, awak tukarlah tu kepada sentimeter. Jadi sentimeter kepada meter, tu kita belajar sains tu. Kita belajar sains tu. Okey, sentimeter kepada meter, situ kepada situ. Awak perlu darab 100. Mun situ kepada situ, berapa kelas? Macam ni. Meter kepada sentimeter. Macam mana kita cari? Salah. Salah cikgu. Maafkan cikgu. Okey, tu kepada tu kita bahagikan 100. Mun meter kepada sentimeter, macam ni kelas? Kelas? Darab. Apa Darab. cikgu? Darab. Awak tu ngando ke apa? Ni Okey. makan. Cerai. Tadi, awak perlu faham. Mun dalam sains, awak akan belajar dua tu. Awak akan belajar tentang, kalau silap cikgu ada satu subtopik dalam sains, awak akan belajar berkenaan dengan meter, awak akan belajar tentang giga, kilo, banyaklah macam mega, nano, semua awak akan belajar. Jadi situ ni ada sentimeter. Jadi mun senti kepada meter tu awak bahagikan 100. Meter kepada sentimeter awak darab 100. Jadi tu awak darabkan satu tu apabila awak tukar pada sentimeter, awak darabkan 100. Jadi awak akan dapat AM 12 per 100 cm. Jadi awak carilah berapa kadarnya kadar lagi. Awak bahagikan 12, awak bahagikan dengan 100. Jadi awak akan dapat 0.12 cm. AM 0.12 per cm. 12 sen per cm. Dia jawapannya. Itulah kadar. Kadar tu bergantung kepada soalan. Contohnya apabila soalan spesifik, macam soalan yang spesifik yang minta, yang ask you to write AM to centimeter per centimeter or km per hour, something macam itulah. Awak perlu ikut juga soalannya. Awak perlu ingat soalannya. Tapi kebanyakan soal apabila belajar sains apa semua, biasanya saat masanya akan dibah. Masanya akan dibah. Cikgu yang kan masanya, contoh tu siapa ni pen cikgu dek. Pen cikgu hilang. Okey, biasanya masanya akan banyak di bawah. Jadi mun dalam term sains lah tu sebagai sedikit info pada awak. Dalam term sains, awak anggap T itu adalah duration. Masa. Biasanya masanya akan dibah. Sama atas tu liter kah, km kah, ataupun apa lagi boleh letak situ. km, liter, banyaklah. Cikgu pun lupa dah. Biasanya cikgu anggap isi padu pun boleh juga. Isi padu liter, cube pun dalam isi padu boleh lah. Liter tu lah, km boleh. Banyak lagi sebenarnya. Jadi biasanya masa di bawah. Jadi awak akan belajar sains lah. Awak hanya itu sains lah. Tu coba dah cikgu contoh je. Beri awak contoh je. Jadi kadar tu senang je. Awak akan cikgu dah siap dah kararan tu. Cikgu akan takut. Cikgu lepas tu akan mati lain. Okey, semua masih dengar sih? Masih. Okey, cikgu blackout. Cikgu blackout kini tu. Kabuang blackout. Jadi cikgu takut lain siap dah lepas tu. Jadi kita teruskan cepat-cepat.
Iyalah kadar tu awak perlu faham kadar tu apabila soalan minta the specific AM per cm, awak perlu polah tu. Jadi contohnya soalan tu yang beri awak AM 12 per meter. Apa tu tukarlah meter tu pada sentimeter. Ya je soalan ni. Sekejap cikgu nak tengok. Jadi sekejap cikgu nak ni kawan awak ada masuk lagi. Okey. Ya. Jadi ialah untuk kadar, untuk awak belajar tentang kadar pada hari tu. Jadi cikgu akan ulas sikit, cikgu akan beri sikit macam contoh-contoh soalan yang biasa lah. Jadi untuk awak yang ada hadir pada hari cuti hari awak, mungkin awak dah tahu dah soalan tu, tapi sedahai untuk kawan-kawan yang awak yang belum hadir, cikgu akan ulang balik soalan tu. Jadi kita akan tengok soalan tu. Ungkapkan nisbah A, B, C. Ungkapkan nisbah dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Okey, cikgu saya akan sentuh yang tu. Sebab yang tu, soalan tu. Awak nampak sih? Kelas nampak sih? Nampak. Okey, nampak. Nampak. Okey, nampak. Okey. Awak mesti ikut step by step. Step 1, step 2, step 3. Ni ada 3 step. Okey, step 1 adalah awak mesti mula titik bertindih. Titik bertindih. Titik bertindih. Cikgu beri dia. Jadi awak tukarlah tu kepada titik bertindih. Jadi 2 cm titik bertindih, 5 cm titik bertindih, 4 cm titik bertindih. Okey, sebelum titik bertindih. Okey. Ya, cara yang pertama. Okey, yang kedua adalah awak mesti nanggah unit. Perhatikan unit. Okey. Apabila tu unit cikgu letak unit. Okey, unit. Awak perhatikan unit belakang. Okey, unit terbelakang dia bagi adalah sentimeter, sentimeter, sentimeter. Perlu ubah si kelas? Perlu ubah si? Mono unit tu. Perlu. Si perlu. Apabila unit yang sama, awak tak perlu tukar unit dia. Okey, jadi awak kekalkan 2 cm, 5 cm. Apabila unit dah sama, sentimeter, awak boleh potong. Sebab nisbahnya semua ada unit. Jadi awak akan dapat 2, 5, 4. Jadi dapat pemudah si kelas. Yang ketiga tu adalah pemudahkan. Dapat pemudah si tu. Kelas. Tukar 2 ni. Dapat ke? 5 dapat bagi 2 ke? Si. Si dapat. Jadi apabila si dapat, awak kekalkan jawapan tu. Cikgu masih ada kawan awak yang nak masuk lagi kelas. Cikgu nak. Okey. Jadi ingat step by step awak nak awak nak mula nisbah tu, nisbah kepada nisbah. First kali Ada dengar ke suruhku ada yang berdabai soal. Balat mantai seorang cepaka. Okey, ada seorang yang apa kata nanti? Bergema. Mana speaker lalu berbunyi merawang apa? Cempaka tak cikgu dia baru. Cempaka. Sudah. Okey, kita teruskan dek. Tu. Cikgu nak usahkan dulu. Okey. Tu, awak nanggah unit tu, awak tukarkan unit dulu. First kali ada. Tukar unit pula. Cikgu pun tersasar. Okey, first kali awak nanggah titik bertindih. Awak perlu tukar kepada titik bertindih. Yang kedua, awak mesti nanggah unit. Pastikan unit sama. Apabila unit dah sama, awak boleh potong. Yang ketiga, awak perlu pemudahkan. Ya je. 3 ya. Okey, macam tu juga. Sama dengan macam tu. Okey, macam tu Soalan B. 17 saat kepada 1 minit kepada 45 saat. Okey, apabila awak nanggah macam tu, okey, tu 1 saat ada berapa gear? 2 gear saat tu. 1 gear minit. Jadi awak tukarkan je ke dalam bentuk saat.
saat. Awak tukar pada saat. Sebabnya dua igi lebih. Jadi awak pentingkan yang lebih. Jadi awak tukarkan kepada saat. Jadi first thing first. Awak perlu polah dalam titik bertindih. Titik bertindih dek. Saat 1 minit. Titik bertindih 45 saat. Jadi awak dah mula step yang satu iaitu titik bertindih. Yang kedua, awak nanggah unit. Awak nanggah unit. Apabila awak nanggah unit tu, okey, tulisan cikgu si kacak lah sana. Okey, unit lah. Unit 17 saat, 1 minit, 45 saat. Jadi awak nanggah situ ada satu unit yang lain iaitu minit. Minit dan saat itulah unit yang berbeza. Satu unit berbeza. Jadi awak perlu tukar kepada unit yang sama. Jadi dalam case tu cikgu akan ubah minit to second. Minit to second. Jadi 1 minit kepada second berapa? 60 saat. Berapa dek? 6 saat. 60 saat. English. BI. 60 second. 60 second. Yes. 60 second. Correct. You can get 60 second. Okay. Awak akan tukar 12 saat. Cikgu pakai second lah. Second. 60 second, 45 second. Okay. Okay kelas. Jadi mun unit dah sama, apa kita bola? Hello. Apabila unit dah sama, apa yang kita bola? Oh no. Soalnya. Jadi, kelas. Apabila unit dah sama, apa kita perlu bola? Buang belakang. Ia Kayu akan ni. tambah satu. Hah? Macam contohlah dalam saat naknya kena di jam. Minit salah. Tukar unit. Wait. Ya, unit. Ah, Dah sama dah. buang unit. Ikut sifat alfa. Kita buang unit. Siapa yang buang unit betul? Kita buang unit. Apabila dah sama unit, kita buang unit. Sebab, awak perlu ingat, nisbah si mau ada unit. Nisbah si mau ada unit. Nisbah si mau ada unit. Ya, nisbah. Awak perlu ingat, nisbah si mau ada unit. Jadi, apabila awak dah dapat, awak akan dapat 17, 60 dan 45. Okay. Itulah jawapannya. Sebab, CP 17, awak cari macam ni pun, si akan ada dapat bahagian. Sebab, CP 17 tu adalah bisa dah bunyi. Looping bunyi. Pakai guna message je. Okay. Sebab 17 tu adalah prime number. Mau awak perasan 17 tu adalah prime number. Nya akan dapat bahagi. Kecuali bahagi satu je. Jadi jawapannya adalah 17, 60, 45. Ya jawapannya. Okay. Ya untuk nisbah pada A, B dan C. Boleh faham si kelas? Dapat si idea dek? Dapat langkap si? Dapat. Awak nangkap sikit-sikit pun tak ada masalah. Benda yang awak saya awak faham, awak nangkap ya. Nangkap sikit-sikit. Lahai. Bagi tu adalah nisbah lah. Awak ungkapkan satu satu nisbah dalam bentuk ABC. Jadi awak pola macam tu lah yang seperti cikgu pola. Jadi kita teruskan dengan sikit lagi. Tu. Okay. Cikgu saya nak mau sentuh tu sebab awak dah okey cikgu sentuh je lah. Tu. Okey. Yang ada situ 34 kg per minit. Jadi awak akan perlu pola macam tu. 34 kg per minit kepada gram per second. Jadi, kepada gram per second. Jadi, apabila awak nampak soalan macam tu, first thing first, awak mesti tukarnya jadi pecahan.
Jadi awak akan dapat 34 kg per minit. Per 1 minit. 1 minit. Jadi mesti hitung gram second. Oh, ada kawan-kawan yang masuk. Okey. Kita teruskan. Ya, minta siap daripada kg per minit kepada gram per second. Jadi awak tukarkan 34 kg kepada gram. Berapa kelas? Berapa? 3.400 dah 3,400? 240 Ai, gram. alah. 34,000. Cikgu dah nampak nama oi. Siapa jawab? Oi. Okey. Awak mesti ingat gram kepada kg. Tu itulah je sains tadi. Gram kepada kg awak mesti bahagi 1000. Kg kepada gram awak darab 1000. Jadi dalam bentuk tu awak langgar 34 kg awak tukar kepada gram, awak akan dapat 34,000 gram. Lagi. Cikgu apa hasil tu tak kantung cikgu. So saya double kan? Jap, ada kawan awak yang kemungkinannya pakai speaker luar. Okey. Double sih, masih double? Si cikgu. Si ya. Jadi Si. ada kawan awak yang pakai double. Jadi, Citut je minta apa pergi kelas? Apa pergi pinta Perhati ke soalan. Nampak pergi pinta Minit. Minit? Kepada apa? Hah? Minit kepada apa? Second. Yes. Minit kepada second. Ingat, awak langgar soalan je. Kg minit kepada gram second. Jadi awak mesti tukar juga minit tu kepada second. 1 minit kepada second berapa kelas? 60 saat. 60 saat. 60 saat. Betul. 60 saat tu. Jadi awak perlu bahagikan untuk dapatkan berapa kadar tu. Bagi kelas berapa? So bagi dok, seorang lagi kan cikgu? Apa? Bagikan untuk cikgu. Cikgu panggil nama cikgu panggil nama. Okey, 5 cikgu. Sama cikgu. Panjang nama. 566. 5666. Okey. Awak ambil tak? Ingat kan nombornya. Okey, 5666 tanggal detiknya. Awak langgar detiknya 366.666667. Mun awak langgar banyak betul, cikgu sarankan awak ambil cikgu sarankan awak cibuh ambil apa? Awak tukarkan tu kepada dalam bentuk Bukan siau satu titik cikgu. sini detiknya. 56.66666667. 5. Nakah? Ambil 566.66666. Ai, ni ada cuba bagi nalo. Kalau 3. saya 566.66666. Nakah? Bukan dia kah? Nampak sih? 566. Ini 3. 3 tempatnya. Awak nampak sih? Nampak cikgu. Nampak? Awak bagi 34,000 gram kepada second, awak akan dapat 566.667. Jadi cikgu untuk dalam soalan tu, awak nak if soalannya dalam soalan tu nya saya dah minta pun bundakan. Jadi awak letak 566.67 pun awak bundakan tu kepada awak bundakan 2 titik puluhan belakang tu. Jadi awak dengan 6 awak akan dapat 566.67. Pun cikgu terima. Cik ada masalah. Tapi mun awak nukar kepada 566, contoh 566, awak bundakan belakang tu jadi 567. 567. Awak bundakan tu je lah belakang tu nak. Pun cikgu terima. Cik ada masalah.
Mun soalannya si spesifik minta bundakan kepada berapa titik puluhan. Jadi contoh cikgu ambil dalam 567 per 1 second. Satu lah per second lah. Per 1 second. Jadi awak akan dapat 566 567 lah cikgu bundakannya tu belakang tu. 567 per itu salah. Awak akan dapat jawapan terus sebenarnya. 567 gram per second. Ya jawapan. Sebab awak dah bagikan apa teh? Awak dah bagikan 60 teh. Jadi awak akan dapat jawapan tu 567 gram per second. Yalah untuk cara pengiraan untuk kadar. Awak nukarkan kadar nilai kuantitatif unit untuk kadar teh. Sebab apabila awak ubah satu unit kadar contoh ubah kg, unit lain pun akan turut berubah yang dalam kadar teh. Tapi dalam kes tu dua unit berubah. Kilogram pun berubah, minit pun berubah. Jadi awak akan dapat satu kadar yang lain. Jadi kadarnya adalah 567 gram per second. Okay, dapat idea sih kelas? Dah, cikgu. Boleh? Nampak je. Boleh. Boleh. Boleh Okay. Boleh. Tak ada masalah benda tu. Boleh mun ada calculator. Siapa cakap kolektor nak si lagi. Kami ada. Bukan mun dapat guna calculator. Boleh, tak ada masalah. Awak pastikan cikgu mun prinsip cikgu si mau awak guna kereta tapi awak si faham cara kira. Ayo cikgu mau. Cikgu mau awak faham cara kira dan awak boleh guna kereta. Maksudnya, contoh awak kira nak tup kira awak dapat tu. Awak kira kereta pun dapat sama. Jadi betul lah cara pengiraan awak. Tapi apabila pola awak congak. Tapi awak kira kereta salah dek. Maksudnya cara pengiraan awak salah. Ingat je. Cikgu mau awak boleh menggunakan formula dan awak boleh juga guna kereta. Dua-dua ya. Sebab ada kelak semua soalan ABC kelas. Semua soalan ABC. Ada soalan awak pola dalam bentuk formula, awak pola nyampun pengiraan. Bila awak mula pengiraan, ialah awak akan bila awak tahu cara guna kalkulator sahaja tapi awak tahu cara ngira, awak akan susah. Sebab contoh nak soalan tu 3-4 minit kepada gram per second. Awak kira kereta je. Tup. Awak dapat jawapan tu. je. Boleh ya. Sebab apabila awak dapat jawapan 567 je tapi awak mula jalan perkiraan, contohnya apabila markahnya 3, awak dapat 1 markah je. Markah jawapan je awak dapat. Tapi jawapan markah perkiraan awak dapat kosong. Ingat, pentingnya awak tahu jalan pengiraan dan awak tahu macam ni cara menggunakan kereta. Okay. Boleh faham kelas? Boleh. Kali. Cikgu takut bab cikgu takut. Dah start bunyi kilat situ, cikgu takut yang sekom cikgu lah yang pangkat kilat pasal. Jadi, jadi bagi awak yang masih kawasan yang belum hujan awak manfaatkanlah untuk belajar. Tapi dah masa yang hujan macam berkilat-kilat awak stoplah sekejap main handphone, takutnya ada efek. Bagi cikgu lah. Takut. Jadi okay, jadi cikgu nak beri awak quiz, lepas tu cikgu akan post dekat grup awak. Awak pola dah masuk tu. Cikgu akan bagi sampai sampai jam apa? Sampai jam 12. Saya beri masa panjang, awak beri masa pendek lagi. Awak mau jam 10.40 ke jam 12?
9 malam. Wih, panjang amat lah. 12 cikgu. Cikgu mau hantar 12. Cikgu akan beri sampai 12. Bagi yang si dapat maulah, bagi tahu cikgu apa-apa. Ada cikgu. PM cikgu ambil siapa maulah cikgu. Lain ambil siapa cikgu. Kak Pia kak. Okay, boleh? Okay. No problem. Ya ajak untuk hari kita, untuk belajar kita. Apa dek? Siapa ya? Cikgu saya dengar lah awak, saya nampak apa awak. Okay. Jadi, ya ajak untuk yang kita belajar itu. Kita belajar kadar lah, secara simple. Jadi, cikgu mau awak maulah kuis cikgu. Kuis cikgu senang je. Dan awak boleh pola dalam masa 5 minit ke 10 minit je, tak ada masalah. Jadi awak maulah santai-santai pun si ada masalah. Apa ya? Mau masa panjang cikgu? Si boleh. Panjang lah masa kelak. Lalu mbak awak tidur kuis lah. Dia tidur langsung. Cikgu tahu style awak tu senang. Tangga handphone situ kuis lah, kuis jalan. Tapi awak pun cikgu sama dia. Jadi cikgu mau awak maulah kuis. Maulah waktu tu tapi pukul apa? Pukul cikgu pun lapar awak ini tu senang. Belum breakfast cikgu hari tu. Cikgu mek lapar awak cikgu. Sama lah kita. Cikgu, Ya, Pipi? kelas dah habis lah. Kita alik keluar lo saya tanya. Bunga. Okay, saya dah masalah. Jadi, cikgu akan post di grup lepas tu. Awak siapkan lah sampai jam, cikgu bagi masa sampai jam 1 lah. Saya ada masalah. Jam 1. Tambah 1. Okay. Ya. SS, screenshot dekat grup. Okay, boleh kelas? Boleh. Boleh cikgu. Seorang je cikgu dengar tu. Lain. Apa nak DSS cikgu? Boleh cikgu. Quiz. Cikgu akan beri quiz. Boleh go. Okay, boleh? Boleh. Okay, Ziki bagus. Cikgu Ni Naufal si bunyi ni, awak Naufal. Cepat saya akan beri awak quiz dalam bentuk word wall. Cikgu SS bagi ngamek pio kah? Bukan biar. Awak yang Cikgu macam kan tahu malah. tu. Saya ke awak malah. Awak malah quiz ya. Awak screenshot, awak hantar dengan saya. Yang pun result ya. Mula nak ni. Ada quiz lepas tu cikgu beri dekat grup. Ambil screenshot gambar cikgu kah? Screenshot gambar keputusan quiz. Ya je. Okay, boleh faham kelas? Boleh cikgu. Okay, mohon dah faham semua. Okay, ya je untuk cikgu pada hari itu. Jadi, apa-apa semua boleh. Mun cikgu akan cari emoji buat durian lah. Saya beri cikgu top up. Lain cikgu hawa. Lain nak kerja awak. Cik ada lapak saya cari tapi ya. Okey, ya je untuk cikgu hari itu. Jadi apa-apa boleh PM dekat grup kelas? Okey cikgu. Okey. Bunga ada sebelah lo. Okey. Okey aja. Okey. Terima kasih kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Ambil ada kakak. Titik. Kenapa Ziki? Bye-bye cikgu. Bye-bye. Afuan ada orang kenal. Bye-bye. Walah kerja cikgu pasal. Wan salih kenal Wan. Selamat tengah hari. Selamat pagi, Bongo. Afwan. Apalah ambil udang. Gosip dah Afuan no. Bermula ya cikgu, hanya video ya cikgu. Afwan tu susah nama dah cikgu. Awak. Afuan ni
Kalau ada masalah kakuan. Oke. Alamak. Koku. Kena Okey, awak semua letak kamera. cikgu teh lupa nak ambil gambar semua dalam kelas. Salah. Gambar game je cikgu. Gambar kita orang lah, bukan lah kalau cikgu nak ambil gambar. Cikgu lupa nak ambil gambar. Ambil gambar itu kalau entah lah. Lalu semua dah orang. So. Oke. Oh, tanya dia. Cikgu tu dah ya bahaya dah tu lah itu. Okey. Ayo, tu pun berjuang pun. Okey, cikgu ambil gambar. Sabar lagu. Sikit je orang dalam kelas tu. Enggak tak muncung doa. Okey, ambil gambar macam ah. Kita sebelum cikgu habis tu. Okey. Okey. Tegas. 1 2 3. Okey, siap. Oh, dah. Apa gambarnya? Bahaya, semua berbahaya mana-mana lah. Kali. 1, kali ni novel ni. Hilang ni novel ni. Okey, kali. 1 2 3. Okey. Please. Okey. Terima kasih kelas. Apa-apa kak? PM cikgu Gubah. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Cik Halif. Bye.